Masih lagi temankan saya Nur Hayati Fardi. InsyaAllah waktu ini bakal teman-temankan anda menjadi santapan telinga insyaAllah waktu ini bersama untuk Mukmin Profesional, yang mana bersama dengan tetamu yang sudah pun berada di konti untuk sama-sama berbincang berkenaan dengan satu lagi topik insyaAllah. Untuk itu saya lalukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Farouk Ahmad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama sekali lagi dengan pendengar-pendengar IKIM FM berbincang dengan satu lagi topik untuk melahirkan Mukmin Profesional Ustaz, ya, insyaAllah, dengan tajuk kita pengurusan nafsu. Dan kalau kita semak kembali, kita baru saja lepas Ramadan, ya, bulan untuk kita mentarbiah diri kita macam mana nak mengurus nafsu kita. Dan sekarang kita masuk Syawal ni, kembali semula kepada tabiat lama. Mungkin sebagai mukadimah daripada Ustaz sendiri, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati lagi saya kasihi Puan Haryati, khususnya para pendengar Radio IKIM yang dihormati dan diraikan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat serta limpah kurnianya pada petang ini Allah izinkan kita terus dalam suasana kebaikan insya-Allah. Pada mereka yang pulang dari kerja ataupun mereka yang berada di dalam rumah sekarang ini ataupun di premis perniagaan, kita masing-masing sedang bekerja sebenarnya, ya. Di dunia ini bukan tempat rehat kita sebenarnya, jannatur rahatuna, ya. Syurga itulah tempat rehat kita, ya. Saya teringat apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa iza faraghta fansab. Maksudnya apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain pula. Jadi kerja kita ni bertali arus, ya. Daripada satu kerja kita berpindah satu kerja. Tak ada rehat, yang dikatakan rehat sebenarnya di syurga saja. Jadi kerja itu satu ibadah, dan kita dah bagi tahu ataupun kita dah pesankan pada diri kita, bahawa menjadi hamba Allah ataupun beribadah ni kerja 24 jam, sepanjang hayat kita, ya. Insya-Allah mudah-mudahan kita terus beribadah dengan keceriaan. Insya-Allah apabila kita bekerja dengan ceria, insya-Allah keceriaan itu akan dapat menghasilkan satu ketenangan dalam jiwa kita, insya-Allah, ya. Baik, pada petang ini kita ingin berkongsi bersama-sama dengan para pendengar tentang satu tajuk pengurusan nafsu, ya. Pengurusan nafsu, ya. Mungkin agak janggal juga kedengarannya, kerana selalunya orang sebut tentang pengurusan masa, time management, ataupun pengurusan harta atau dana, ataupun pengurusan diri, Tetapi hari ini kita nak cakap tentang pengurusan nafsu, ya. Di mana relevannya, kenapa kita perlu bincangkan tentang pengurusan nafsu ni? Kerana apabila kita berkata tentang pengurusan masa ke pengurusan harta dan pengurusan diri, dia bertitik tolakkan sesuatu yang berada di dalam diri kita, iaitu diri kita sendiri, iaitu yang dikatakan nafsu kita, Jadi pada petang ini mudah-mudahan apabila kita bincang, kita dapat menyuluh, diri kita, bukan menyuluh orang lain, macam mana yang dikatakan kita nak urus nafsu kita supaya lurus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu, tidak sempurna orang mukmin yang sempurna iman itu tidak sempurna selagi nafsunya tidak mengikut apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan, iaitu sunnah Rasulullah. Jadi selalunya kita dalam hidup ini sebagai mukadimah, Yati, kita bila kita menghadapi satu masalah, kita selalunya kita bukan pergi kepada punca masalah, kita pergi kepada akibat masalah, gejala-gejalanya saja, tetapi bukan kita lihat kepada puncanya. Ataupun dalam istilahnya kita tidak pergi kepada real problem, tetapi kita hanya pergi kepada presenting problem di permukaan. Kita tak berani nak menyelam ke akar, in depth, maksudnya ke dalam untuk melihat apakah punca masalah tu. Hanya apabila kita tackle punca masalah tu, barulah masalah tu dapat diselesaikan secara tuntas. Jika tidak, kita selesaikan satu masalah, mungkin masalah lain lagi timbul dan sebagainya. Apa kaitan perkara ini dengan pengurusan nafsu? Inilah yang saya lihat sekarang, kita lihat sama-sama, kita tak dapat
nafikan sedang berlaku di tengah masyarakat kita ya, pelbagai kemungkaran, pelbagai kejahatan ya, kita tengok ya, jenayahnya, dadahnya, seks bebasnya, tak payah kita nak sebut rasuahnya dan pelbagai ya. Jadi kadang-kadang kita lihat apabila kita menghadapi kejahatan-kejahatan dan kemungkaran-kemungkaran ini, kita nak tackle dia, kita nak tangani dia, kadang-kadang kita bersifat luaran ya. Kita kata macam mana ni, penguasa kita kena undang-undang yang lebih ketat. Bagaimana macam ni, kita perlu CCTV yang lebih banyak, bisa katakan. Saya tidak nafikan pendekatan daripada luar ke dalam ya, pendekatan undang-undang carrot and stick ni ya, ganjaran dan hukuman ni saya tak nafikan, tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi masalah manusia ni mesti ditackle daripada dalam keluar, inside out, iaitu daripada punca dalam ya. Jadi kalau kita lihat kenapa manusia ni melakukan kejahatan, simple aja jawapannya, dia berpunca daripada hawa nafsunya. Sebab hawa nafsu ini adalah musuh dalaman manusia yang nak menghancurkan manusia itu sendiri ya. Sebab itu manusia kena atasi, kena menguruskan nafsunya. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pun dah tegaskan sifat tabi'i nafsu. Inna nafsa la'amaratum bisu'. Sesungguhnya kata Allah, nafsu itu sentiasa mengajak kamu kepada kejahatan. Jadi walaupun dia ada di dalam diri kita, tetapi dia nak merosakkan diri kita sendiri ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan ada aduwika nafsu kallati baina jambaika, kata Rasulullah, satu musuh yang paling merosakkan kamu ialah nafsu yang ada di dalam dada kamu sendiri ya, gitu. Jadi kita lihat nafsu ni memang musuh kita ya. Orang kata yang paling bahaya ialah musuh dalam selimut, gunting dalam dilipatan ya. Kalau kita tengok peribahasa Melayu kata musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, itu musuh yang ada di sebelah, di sisi kita ya. Tetapi ini musuh yang ada di dalam diri kita ya. Lagi dekat ya. Sebab itu sejarah telah menunjukkan, sejarah manusia yang awal kita lihat bagaimana datuk kita ya. Kita ini bukan satu dosa tapi satu kesilapan kita kata ya. Datuk kita Nabi Adam alaihissalam dan juga ninda kita Siti Hawa alaihissalam bagaimana boleh tergoda ataupun terpedaya dengan tipu daya iblis ya. Mula dengan nafsu makan ya, nak makan buah larangan tu ya. Nafsu juga tu bermula daripada nafsu ya. Jadi syaitan menggoda kerana ada nafsu yang ada di dalam diri ya manusia ya. Begitu juga kita lihat Qabil dan Habil pembunuhan yang pertama dalam sejarah manusia. Qabil membunuh Habil adiknya kerana apa? Kerana nafsu seks. Tadi nafsu makan, yang ini nafsu seks. Jadi nafsu ni memang membawa kepada kejahatan ya. Jadi kita lihat juga sejarah-sejarah tamadun dan peradaban manusia, bagaimana Empire Yunani, Empire Rom yang terdahulu semua jatuh ya kerana apa? Runtuhnya akhlak. Runtuhnya akhlak tu kerana berluasanya kejahatan. Kenapa berluasanya kejahatan? Puncanya hawa nafsu juga. Kalau kita tengok Empire Parsi ke Empire Rom dan sebagainya. Dan kita lihat juga dalam Empire Islam pun begitu juga. Runtuhnya kerajaan Umayyah, runtuhnya kerajaan Abbasiyah, runtuhnya Bani Utsmaniyah dan sebagainya. Semua apabila khalifah, apabila rakyat dan juga umara sudah leka berfoya-foya dengan hawa nafsu, dengan arak, dengan wanita dan sebagainya. Jadi Ibn Khaldun menyatakan runtuhnya satu tamadun ataupun kerana runtuhnya akhlak, dan runtuhnya akhlak itu kerana berluasnya kejahatan. Dan kenapa kejahatan berluasa? Kerana hawa nafsu. Jadi inilah yang kita lihat dalam diri umat Islam tu ada 5 musuhnya Kalau kita kata umat Islam ni ada musuhnya 5 musuhnya. Daripada 5 ni terbahagi pada 2. Satu musuh lahir, satu musuh batin Kita mula daripada musuh batin dulu yang dalam Yang pertama syaitan. Syaitan memang musuh yang nyata Yang kedua hawa nafsu kita itu musuh yang batin yang tak nampak Tak ada 3 yang nampak. Yang pertama orang kafir yang ketiganya orang kafir. Ni nampaklah, terutamanya Yahudi dan Nasrani Yang keempatnya orang munafik. Orang munafik yang yuzhirul Islam wa yubtinul kufra, yang menzahirkan suasana Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Ini tadi orang kafir terang-terangan, tetapi ini orang munafik gitu. Dan yang kelima ialah orang Islam sendiri yang hasad dengki itulah 5 musuh orang Islam. Kita sentiasa dikelilingi oleh 5 musuh ini Tapi kalau kita amat-amati mengikut pesan-pesan guru-guru kita, ulama-ulama kita mengatakan bahawa musuh batin ni lebih bahaya daripada musuh lahir. Musuh batin kerana syaitan dan hawa nafsu ini tipu dayanya licik sangat Dan kalau kita lihat
selalunya apabila kita dikalahkan oleh musuh batin, barulah musuh zahir dapat mengalahkan kita. Contoh ya, kalau kita telah ditewaskan oleh hawa nafsu dan kita telah dikalahkan oleh syaitan, maka barulah penjajah ya boleh menjajah kita ya. Barulah musuh-musuh Islam seperti Kristian dan juga Yahudi akan boleh menguasai kita sekarang ya. Jadi kalau kita lihat, cuba tengok ya, kadang-kadang empire tu lemah ya. Kerana apa? Terjadi pergaduhan, perebutan kuasa antara adik-beradik ya. Jadi perebutan kuasa kerana apa? Kerana ada pemberontakan dan sebagainya. Berlaku hawa nafsu juga, kemudian barulah datang musuh lahiriah untuk menjajah. Jadi sebab itu kalau kita lihat ya, saya ingin membaca satu surat ya, surat lama ya, tetapi tetap relevan dan signifikan sampai sekarang. Surat yang diutuskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab kepada ketua tentera muslimin, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, apabila Sa'ad bin Waqqas ni general ni nak bawa tentera dia, Sayyidina Umar tulis surat. Sayyidina Umar sebagai khalifah, dia tulis surat. Jadi surat ni panjang, tetapi saya nak petik saja petikan-petikan yang relevan ataupun yang sangat penting, yang ada kaitannya dengan diri kita sekarang ni ya. Ya. Baik, lebih kurang begini ya. Ini kata Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku memerintahkan kepadamu dan mereka yang bersama-samamu, iaitu tentera-tentera Islam, supaya menjauhkan diri daripada maksiat, kerana sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh tentera Islam lebih aku takuti daripada musuh-musuh Islam. Sesungguhnya orang Islam telah mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh pihak musuh. Jika bukan kerana hal itu, nescaya tidak ada lagi orang Islam pada kekuatannya. Bilangan tentera kita tidak seramai bilangan tentera mereka. Kelengkapan senjata kita tidak sehebat kelengkapan senjata mereka. Maka jika amalan maksiat dan tabiat kita sama dengan pihak musuh, nescaya kelebihan kekuatan dan kemenangan akan menyembelahi mereka. Ini satu ya. Jadi apakah kita bertanya sekarang ni, kalau tentera-tentera kita nak pergi satu operasi ke, alangkah indahnya kalau dia beri pesanan yang seperti ini. Bukan saja tentera, pegawai-pegawai keselamatan kita ataupun anak-anak kita yang nak pergi ke luar negeri ke sebagainya, kita tulis ya, bahawa yang kita katakan bantuan kita atas dasar kalau kita jauhkan daripada dosa-dosa. Macam mana nak jauhkan daripada dosa-dosa? Kita kena ada kekuatan, kekebalan ataupun immunity daripada godaan hawa nafsu. Itu ya. Jadi kemudian saya nak katakan, tetapi malangnya Yati ya, sekarang ni kalau kita lihat, umat Islam lebih fokus kepada musuh-musuh zahirnya daripada musuh-musuh batinnya ya. Hampir tak ada orang cakap tentang hawa nafsu, pengurusan hawa nafsu ya. Di sekolah ke ataupun di IPT ke, kurang orang bercakap tentang pengurusan hawa nafsu. Kita lebih perhatiin kadang-kadang suatu yang kita nampak ya, macam mana musuh-musuh zahir ni. Sebab itu kalau kita lihat satu-satu negara termasuk negara Islam mesti ada peruntukan belanjawan membeli senjata, kelengkapan. Kerana soal keselamatan ni tidak boleh dikompromikan kena selalu latihan-latihan dan sebagainya. Ya, seperti mana kita serius untuk menghadapi musuh zahir kita, seharusnya kita lebih serius untuk menghadapi musuh batin kita ya. Kalau kita nak jaga diri kita daripada penyakit hari ini kita nak jaga diri kita penyakit virus, daripada bakteria ke, daripada yang kata punca-punca penyakit, orang kata istilah sekarang kuman lah kata-kata ya. Tetapi kita kena lebih prihatin dan lebih fokus kepada virus nafsu ni yang menyebabkan penyakit-penyakit mazmumah ya. Kalau penyakit yang disebabkan oleh virus ke, bakteria ke, kata-kata wabak yang sekarang ni berakhir dengan kematian, habis. Tetapi virus dosa ataupun virus nafsu ni yang menyebabkan sifat-sifat mazmumah, kemudian melaksanakan kejahatan, akhirnya kita menderita di dunia dan kita akan bersambung terus menderita di akhirat. Tidak ada mati-mati lagi ya di akhirat, di dalam neraka. Setiap seksa diganti dengan kulit baru untuk merasa seksaan dalam baru. Bila? Sampai bila-bila. Jadi kita seharusnya lebih serius untuk berdepan bagaimana nak tangani hawa nafsu kita daripada
musuh-musuh zahir kita tadi insya-Allah. Saya kira itu sebagai satu mukadimah, dan insya-Allah jika ada interaksi daripada para pendengar, kita boleh berinteraksi, dan saya meraihkanlah insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Itu sebagai mukadimah tadi, dan kata orang tu nafsu ni bukan untuk dihapus ya Ustaz ya, tapi untuk diurus, untuk lurus dengan Allah SWT, seperti yang mana Ustaz nyatakan tadi. Dan waktu ini ingin kita sama-sama berinteraksi bersama dengan rakan pendengar kita di talian di 03-6205-1500, juga tidak ketinggalan di SMS dengan mengatakan pesanan ringkas anda dengan naib IKIM, jarakkan pertanyaan anda dan hantar ke 39111. Tidak ketinggalan juga satu lagi ruangan untuk anda sama-sama berkongsi pandangan dan juga soalan di Facebook IKIM FM waktu ini untuk kita sama-sama berkongsi. Dan Ustaz ya, insya-Allah kita akan ambil satu pemanggil pertama untuk sama-sama kita bertanyakan soalan mereka di talian waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Saya nak ambil satu pemanggil. Sedia akan mendengar. Siapa di sana? Assalamualaikum. Mereka di talian. Ya, siapa tu? Halo. Ya, siapa di sana? Halo, ni Zul. Encik Zul, dari mana Encik Zul? Dari KL. Dari KL. Silakan bercakap dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ada satu pertanyaan. Tentang mengawal nafsu. Macam mana kita boleh kawal nafsu bila waktu di bulan puasa. Di bulan puasa orang boleh mengawal nafsu untuk makan, tetapi tak mampu mengawal nafsu mata, telinga, mulut, dan juga perintah solat. Terima kasih atas soalan Cik Zul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan waktu ini kita nak ambil lagi pemanggil talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya N daripada Seremban. Encik N, sila bercakap dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tadi Ustaz bincangkan pasal nafsu Ustaz kan? Ya. Okey, macam mana kan kalau kita punya iman ni turun naik. Lepas tu ada masanya bila kita rasa kuat tu, kita akan melaksanakan ibadah ataupun mentaati Allah tu dengan sebaik-baiknya. Tapi bila masa iman kita turun tu, kita akan tewas dengan nafsu kita dan hasad syaitan. So macam mana nak kawal diri daripada terjerumus ke arah nafsu dan hasad? Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Bagaimana tu Ustaz? Mungkin boleh kita ulaskan. Ya, terima kasih Cik Zul dan Cik N yang memanggil soalnya dalam bulan puasa, kata Cik Zul, kita dapat mengawal hawa nafsu makan kita, tetapi kita tak dapat mengawal panca indera kita, mata, mulut daripada memperkatakan ataupun lihat sesuatu yang haram, juga kadang-kadang puasa saja tapi tak solat, jadi saya dah katakan dahulu masa kita di bulan puasa, kita katakan bahawa puasa kita ni kita laksanakan bukan berdasarkan adat tetapi berdasarkan syariat. Bila kita katakan puasa itu berdasarkan syariat, ia ibadah. Bila ibadah dia mesti ada dua unsurnya. Yang pertama ikhlas kerana Allah. Itu pertama, unsur yang pertama nak jadi ibadah. Yang kedua mesti ittiba ataupun mengikut secara bersungguh-sungguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu, saum ataupun siam itu artinya menahan. Menahan bukan saja menahan makan minum, tetapi puasa yang sebenarnya, hakikat puasa yang sebenarnya ialah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni bukan hanya makan saja, minum saja, tetapi hawa nafsu yang berkaitan dengan seks, ataupun berdasarkan hawa nafsu yang berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah yang lain. Jadi sebab itu kita katakan puasa itu satu latihan. Satu latihan. Jadi seharusnya kita melatih bukan saja tak makan dan tak minum, tetapi kita melatih menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita, menahan penciuman kita. Bahkan bagi orang yang soleh, dia pergi sampai menahan perasaan dan juga menahan pemikiran dan menahan rasa hati, supaya tepat betul dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang pertama ya, saya nak tegaskan ya. Artinya mindset orang Islam, orang Melayu kita ni kadang-kadang bila puasa tu dia dah nampak yang itu saja. Dia tak nampak yang secara tersirat, dia nampak yang secara tersurat saja ya. Sebab itu kena tingkatkan ilmu. Kita tingkatkan ilmu. Yang mana yang dikatakan puasa yang sebenarnya ya. Kemudian bila kita kata kita puasa, itu satu rukun apa? Rukun Islam, betul lah ya. Rukun Islam yang ketiga. Tetapi rukun Islam yang kedua ialah solat ya. Solat itu dari segi hierarki, dari segi aulawiyatnya lebih utama daripada puasa ya. Bukan artinya kita dah buat solat kita tak payah puasa, bukan. Tetapi di sudut kedudukannya ya. Sebab solat itu membentuk hati kita, membentuk diri kita. Sebab itu di dalam Islam kita lihat selalunya ya kita lihat orang yang solat selalunya puasa, tetapi orang yang puasa belum tentu solat ya. Jadi itu yang kita lihat. Jadi apa yang penting Cik Zul ya, kalau kita kata kita mengawal hawa nafsu ini di bulan puasa saja, salah Sebab itu kadang-kadang kita kata kenapa pada bulan puasa okey, tetapi pada bulan Syawal dan bulan seterusnya dah tak okey balik, KO balik jadi kenapa? Sebab kita tidak merasakan sebenarnya puasa itu bulan latihan. Yang sebenarnya ialah bila keluar daripada bulan latihan tu. Contohnya, kalau siapa yang nak jadi polis, siapa yang nak jadi askar, mesti dia masuk kem latihan. Waktu tu dia waktu dia kena rekrut tu ya, rekrut dia ajar kawat, dia ajar segala-galanya. Waktu tu latihan. Tetapi apabila tamat latihan, dia pergi ke pekerjaan dia. Yang itulah real sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kesan daripada solat kita kata boleh dilihat selepas solat. Kesan kita berpuasa boleh dilihat selepas kita berpuasa. Jadi saya ingin tegaskan bahawa tajuk kita pengurusan nafsu ni bukan relevan pada bulan puasa saja, tetapi sebab tu dipilih selepas bulan puasa pun ada perjuangan untuk kita mengekang hawa nafsu kita. Itu penting ya. Jadi pasca Ramadan ya. Jadi Encik Zul dengan dan para pendengar yang dikasih semua ya. Jadi artinya kenapa sebutnya satu tidak ada ilmu, yang kedua tidak kuat dengan mujahadah ya, tak kuat mujahadah ya. Jadi bulan puasa tu mujahadahnya adalah sikit sebab orang lain juga puasa, tetapi bila dia keluar bulan puasa semua orang dah lemah belaka ya. Sebab itu kita nak create satu bi'ah solehah, satu suasana seolah-olah Ramadan itu sepanjang tahun ya, sepanjang tahun. Bagaimana? Dengan kita menjaga solat kita ya. Kalau ada solat tarawih, sekarang kita jaga solat witir kita ya. Solat tahajud kita, kalau kita baca Quran kita berterusan. Jadi seolah-olah yang kita kata momentum Ramadan itu berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang 1434 Hijrah insya-Allah. Kemudian daripada Seremban ya, saya ingin menjawab soalan ini dengan meneruskan apa yang saya nak katakan. Kerana selepas saya menjelaskan, saya rasa insya-Allah secara tak langsung nanti Anda akan dapat jawapan ya. Baik. Kalau kita lihat untuk kita menahan hawa nafsu kita ni ada dua ya yang kita nak. Sebab nafsu ni suatu yang menggerakkan kita. Nafsu, kata Yati tadi, kita tak boleh hapus tetapi boleh diurus. Nafsu ini keperluan sebenarnya ya, keperluan dalam diri kita sendiri. Kerana kekuatan dan dorongannya kalau dapat diurus dengan baik, dia akan memberi ketenangan, kebaikan dan juga keharmonian. Tetapi kalau tidak terurus, bukan kita menguasai dia tetapi nafsu yang menguasai kita, waktu itu kita akan dihancurkan oleh hawa nafsu kita. Sebab itu timbul pelbagai kejahatan ya. Jadi dua perkara yang kita nak urus ya, hawa nafsu kita ni. Yang pertama nafsu perut kita, yang kedua itu makan kita, yang kedua nafsu seks kita ya, ataupun keinginan kita kepada perhubungan jenis ya. Yang itu kita kena jaga sungguh-sungguh supaya tersaru kepada yang halal ya. Makan tersaru kepada yang halal. Baik, apa yang saya nak kaitkan ini ialah peringkat-peringkat hawa nafsu. Peringkat-peringkat nafsu ya. Saya nak letakkan 4 saja peringkat nafsu supaya nanti terjawab di mana kita ni. Dalam 4 nafsu ni di mana kita ya. 4 saja, iaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah dan nafsu mutmainnah ya. Kalau kita lihat tafsiran oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, ulama-ulama akhlak dan sebagainya, dan mereka kadang-kadang membahagikan sampai 7
kadang-kadang ada sampai 3 ataupun sampai macam-macam pembahagian. Jadi kita ambil 4 saja pada petang ni ya. Yang pertama, nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni pada kata ammar, maksudnya dia sangat mengajak kepada kejahatan. Ya, ini yang diterangkan dalam surah Yusuf ayat 53. Nafsu tu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Apa ciri-ciri orang yang berada di dalam nafsu amarah ni? Ciri-ciri dia ya. Ciri dia yang pertama ialah dia lazat dan rasa manis betul dengan kejahatan. Suka betul dengan kejahatan ni. Seronok ya. Dan apabila dia melakukan kejahatan, dia tak cukup dia melakukan saja, tetapi dia berbangga dengan kejahatan tu. Ya. Katalah dia melakukan kejahatan tu waktu malam, waktu siang dia mula bercerita. Ya. Supaya dia dilihat macho ataupun dilihat hero dengan melakukan kejahatan itu. Dan orang yang berada di dalam nafsu amarah ini, mereka menjadi penentang kepada kebenaran dan juga kebaikan. Pantang ada orang nak buat baik, mereka yang menentang ya. Mereka tak suka kepada kebaikan, dan kalau orang menegurnya, mereka rasa orang yang menegur itu musuh, dan mereka benci dengan teguran-teguran. Jadi orang yang nafsu amarah ni Yati ya, mereka sampai ke satu tahap yang paling ganas dan paling rakus, iaitu mereka telah mempertuhankan hawa nafsu mereka. Ini yang paling berat lah ya, nafsu amarah ya. Baik. Kemudian nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang mencela tuannya, mencela. Perkataan-perkataan celaan yang mana dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, demi nafsu yang mencela dirinya, dia ada di situ ya. Jadi apa ciri-ciri orang yang berada di dalam kategori nafsu lawamah ni ya? Kita bukan seluruh orang lain ni, seluruh kita Yang pertama, dia menyesali akan dosa-dosanya. Dia menyesal, dia mencela diri dia. Kenapalah aku buat ni? Kenapalah aku? Tetapi kejap je dia akan kembali lagi melakukan dosa itu ya. Ini yang dikatakan nafsu lawamah ya. Di peringkat ini, orang ni dia buat maksiat, dia tak seronok 100%. Dia tak seronok macam orang yang nafsu amarah tadi. Suka, bangga, happy, bangga. Yang ini dia buat maksiat pun tak 100% suka. Ada rasa guilty conscious dalam diri dia. Tetapi bila buat kebaikan pun belum tak manis juga. Jadi mereka di peringkat muzabzabina baina zalik. Mereka berada di tengah-tengah ni ya. Buat baik tak rasa manis, buat jahat pun tak rasa seronok tengah-tengah tu. Kerana mereka ada penyesalan, ada kekesalan, ada celaan yang timbul dalam diri mereka terhadap diri mereka sendiri. Cuma orang yang berada di nafsu lawamah ni tak tahan pada godaan, bujukan untuk kembali buat dosa balik ya. Kalau kita lihat mereka ni, kalau mereka beribadah, orang yang berada di nafsu lawamah ni, dia mudah diserang oleh riya, sum'ah dan ujub. Ini satu tanda orang yang berada di nafsu lawamah. Riya tu nak menunjuk-nunjuk, sum'ah tu gila puji, ujub tu bangga dengan diri sendiri ya. Lebih kurang ya. Dan mereka kadang-kadang mereka tidak tarik orang buat dosa. Mereka tak ajak orang buat dosa. Tetapi mereka sendiri yang melakukan dosa tu, walaupun mereka kadang-kadang melarangnya. Aduh, subhanallah. Kita takutlah yang ini ya. Kita larang orang buat dosa, tetapi kita sendiri melakukan dosa. Ini sifat nafsu lawamah ya. Kemudian satu petanda lagi orang berada di peringkat nafsu lawamah ni, dia suka pada majlis-majlis ilmu. Suka dengan tazkirah, suka dengan tausiah dan sebagainya. Cuma dia rapuh sangat suka, kemudian nanti bila balik pada ini dia layau balik, lalai balik dan sebagainya. Ini orang di peringkat nafsu lawamah. Jadi kemudian yang ketiga sikit Yati nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni daripada perkataan mulham ataupun yang diberi ilham dah. Ilham tu maksudnya dah dibisikkan bisikan yang baik. Maksudnya ada bisikan hati yang baik dalam orang yang berada di peringkat nafsu yang ketiga ni, iaitu nafsu mulhamah. Macam mana? Ada dorongan hati untuk dia melakukan kebaikan dan berusaha lebih baik. Ya gitu ya. Dia dah meninggalkan tahap menyesal tadi. Menyesal apa? Kesal kemudian buat. Tidak. Dia dah ada kekuatan dah. Dia ada sentiasa ada muraqabah. Dia boleh menyuluh diri dia. Ada muhasabah, ada hisap diri dia ya. Kemudian dia ni tak cari peluang dan ruang untuk melakukan dosa. Dia selalunya dia cuba hindarkan daripada peluang-peluang untuk pintu-pintu untuk buat dosa, dia dah hindari ya. Ini orang yang ada nafsu mulhamah dalam surah Asy-Syam ayat 8, fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Ya, diilhamkan pada hati itu atau pada nafsu itu untuk melakukan kejahatan dan juga kebaikan. Dah ada dah bisikan-bisikan hati yang baik. Tetapi sekali-sekala terlanjur juga, sekali-sekali terlanjur juga melakukan dosa. Kerana manusia yang ni tetap alpa dan juga lalai. Sikit sangat. Jadi artinya, orang yang berada di peringkat nafsu mulhamah ni, Yati, dan para pendengar, dia belum stabil lagi. Tak stabil. Dah okey dah, tapi belum stabil. Jadi sebab itu, orang yang berada di peringkat nafsu mulhamah tadi, selalunya dia telah mendisiplinkan diri dia. Macam mana? Ini untuk Cik Ann daripada Seremban tadi. Disiplinkan diri dengan program-program yang baik. Disiplinkan diri berada bersama dengan kawan-kawan yang seia sekata untuk menegakkan Islam. Bersama-sama dengan suasana-suasana yang baik. Jadi orang yang berada di peringkat nafsu mulhamah ni, dia mesti sedar bahawa dia perlukan suasana luaran yang kondusif untuk membentuk dalaman dia. Jadi jangan dedahkan kepada suasana-suasana yang boleh menyebabkan dia tergoda. Jangan tercalar balik. Tidak. Walaupun dia dah baik dah. Itu yang saya kata 3 peringkat nafsu tadilah. Yang saya simpan yang satu, nafsu mutmainnah ni. Kita buka pertalian. Simpan satu, kita buka talian pada rakan-rakan pendengar kita. Itulah kata orang tu, kita dalam perang tu, kalau takut, kalau rasa perisai tak kuat, batalkan je dalam peperangan tu. Itu yang dikatakan selalu dalam peribahasa Melayu, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Kalau iman kita hanyalah sejengkal, jangan kita dedahkan diri kita konon-konon nak tengok-tengok saja, ataupun nak try-try. Jangan begitu. Jangan kita jangan dekat langsung dengan suasana-suasana kemungkaran ini. Itu dia. Dan Ustaz, waktu ini kita nak raikan rakan di SMS yang daripada Acik Nani yang menghantarkan pesanan ringkasnya. Soalannya mudah aja, ringkas saja. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, adakah sama cara mengurus hati dengan cara mengurus nafsu sebenarnya, Ustaz? Ya. Pengurusan nafsu dan pengurusan hati sangat berkaitan, kerana nafsu, cuba kita tengok dalam diri kita, ada 3 elemen. Ada 3. Pertama, akal. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, hati. Hubungannya macam mana antara akal, hati dan nafsu ni? Hati adalah raja, akal adalah bendahara, nafsu adalah penjahat. Jadi semua dua ni, iaitu bendahara dengan penjahat ni, dia bekerja timbal balik. Bendahara bagi input-input yang baik, akal bagi rasional, ini buruk, yang ini baik. Tetapi nafsu dia sentiasa bagi godaan-godaan, bujukan-bujukan, serangan-serangan. Jadi mereka berdua ni, nafsu dan akal ni, sentiasa berperang untuk menguasai apa? Hati. Sebab hati adalah raja. Bila raja ni dikuasai oleh kebaikan, dia akan arahkan semua panca indera buat baik. Tetapi kalau hati tadi telah dikuasai oleh hawa nafsu, maka waktu itu akal pun akan tunduk. Sebab hati dah dikuasai. Sebab itu kalau kita lihat, kejahatan orang yang intelek lebih ganas lagi daripada kejahatan orang yang jahil, bisa kata. Kalau orang yang bodoh, dia curi telur ayam je. Tapi kalau orang yang intelek ni, mesin ATM tu, dia nak dihangkutnya kan. Jadi begitu juga kalau kita tengok kejahatan, misal kata binatang biasa saja, kalau dia masuk kandang, satu kebun, dia makan aja. Makan-makan kenyang, dia tak bawa balik kan. Kalau ni dia bawa balik lagi apa sebagainya. Jadi ini yang bezanya antara kejahatan orang yang berakal dengan kejahatan orang. Jadi macam mana saya dah katakan tadi, kalau kita dapat menguasai hawa nafsu kita tadi dapat menguruskan hawa nafsu kita, insya-Allah hati kita akan jadi baik. Itu secara timbal balik. Tetapi kalau kita gagal mengawal hawa nafsu kita, mengurus hawa nafsu kita, jadi hati tadi akan menjadi kuat, tetapi kuat dengan kejahatan. Sebab itu kita kena jaga hati kita agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Itu penting. Baik. Itu antara soalan jawapan daripada Ustaz, correlation antara nafsu dan juga hati. Dan waktu ini kita nak sama-sama raikan rakan kita di Facebook, Ustaz, di FB kita waktu ini tentang marah. Saya nak ada dua soalannya, kita gabungkan jadi satu. Daripada Abe Jepun, kata, Assalamualaikum Ustaz, kata, bagaimana hendak mengawal marah kepada pengguna jalan raya yang tidak terima rasa?
Ya, itu satu soalan. Dan soalan kedua tentang marah juga dari Siti Nur Ma'wa Abdullah, kata Assalamualaikum Ustaz, kata minta petua tips daripada Ustaz sendiri mengawal rasa marah pada anak yang sering buat kesilapan yang sama berulang kali. Maknanya dan beliau ini mungkin ada tergolong dalam lawamah juga, saya tak tahu ya, mungkin sebab dia rasa menyesal. Adakah itu wajar sebenarnya Ustaz? Ya, kita ni kalau kita bercakap tentang hawa nafsu ni, kita sama-sama gitulah ya, kita sama-sama, maksudnya kita sama-sama saudara, yang dikatakan kita semua berusaha nak jadi orang mukmin, dan sifat orang mukmin tu fa aslihu baina akhwaikum, sentiasa membaiki satu sama lain ya. Umpama tangan kanan dan tangan kiri ya. Tangan kanan kotor, tangan kiri pun kotor kan. Tapi macam mana kita basuh tangan? Kita berinteraksi secara harmoni. Jadi pendengar pun kadang-kadang dia menyoal tu, masalah saya tu. Kan? Jadi saya berkongsi juga bila saya berkata ni, ya Allah, saya tengok pada diri saya, sebab tetapi umpama tadi ya, tangan kanan dengan tangan kiri berinteraksi. Apabila kita berinteraksi secara harmoni, walaupun di ruang udara begini kan, tetapi kita fa aslihu baina akhwaikum, sentiasa membersihkan antara satu sama lain, kita harap gitu ya. Jadi contohnya tadi tentang pengguna jalan raya saya dulu. Yang ini memang pengguna jalan raya ni sebenarnya menguji mazmumah kita ya. Sebenarnya litar di jalan raya ni sebenarnya litar dalam kehidupan kita kan. Sebab tu kadang-kadang saya pun terkejut juga ya, bukan tengok orang lain tengok sama-sama kawan-kawan kita juga. Wah, zikirnya kuat kita tengok, tapi bila ada jalan raya, marah juga, boleh tahan juga dia punya temper keluar gitu Jadi sebenarnya diuji kita ni bukan waktu kita pegang tasbih, tetapi diuji ketika kita pegang steering bukan diuji waktu kita di dalam masjid, tapi waktu kita di jalan raya sebenarnya itulah ujiannya ya. Yang penting apabila kita melihat orang lain melakukan kejahatan ataupun melakukan misalnya kata sesuatu yang tak sepatutnya dilakukan di jalan raya, yang paling penting kalau kita tak boleh ubah orang, jangan orang mengubah kita. Tu jangan sampai kita tak boleh ubah orang tu. Dia potong line kita, dia ambil lorong emergency dia tak bagi lampu isyarat, dia ikut sedap saja kan. Kadang-kadang kita tak buat macam dia, tapi habis orang dalam kereta kita hamput sama isteri kita, anak kita jadi masuk. Apalah orang ni, kadang-kadang dah mood perjalanan tu dah berubah dalam keadaan kita nak bersuka-suka, nak seronok-seronok, orang luar dah mengacau kita dia kata. Sebab tu kita pesan pada diri kita, kalau kita tak mampu mengubah orang ke arah kebaikan, jangan kejahatan orang itu mengubah kita itu penting yang penting tenang saja yang penting istighfar dan sebagainya kalau boleh kalau gitu. Baik sekarang. Baik, yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok bila kita berada di jalan raya ni, yang penting di situlah ada pengorbanannya. Di situ kita ada berkorban, kata sifat memberi itu ada Ada orang yang tersalah lorong, dia minta, apa salahnya kita beri laluan masa itu tak rugi tak rugi. Sebab bila kita permudahkan satu urusan manusia, Allah akan permudahkan urusan kita berganda-ganda lagi. Itu yang kita nampak kita tak tahu bagaimana Allah membalas kebaikan itu. Contoh kadang-kadang kita bagi laluan yang kita rasa tak ada apa-apa pun. Contoh kadang-kadang satu amalan yang ikhlas tu yang kita tak rasa apa-apa. Contoh, kita pakai slipper kaki kanan dulu. Ada kita nak riak, ada kita nak ujub. Tak ada kan, tetapi itu memang kita buat, tak ada siapa-siapa. Mungkin amalan yang kecil itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala besar, yang menyebabkan mudah-mudahan satu, kita terhindar daripada bala bencana. Nak berlaku dah aksiden dalam tulisannya, dalam maktub dah begitu. Tetapi apabila kita membuat kebaikan, Allah hindarkan. Allah cepatkan rezeki datang kepada kita. Di tempat yang lain, bukan di jalan raya tu, ataupun di rumah kita nanti. Itu kita kena fikir. Apabila kita buat kebaikan, Allah akan balas kebaikan tu yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Itu penting di jalan raya terutamanya. Gitu. Jadi tak kalah dengan mengalah. Tak kalah dengan mengalah itu. Kemudian marah tadi macam mana marah ni daripada api kalau kita tengok. Tapi marah ni kalau dia ada sayang, dia marah-marah sayang nama dia. Kan. Jadi marah sayang ni yang penting Marah-marah sayang. Kalau bolehnya marah tu satu je. Sayang-sayang marah. Kalau boleh begitu Tapi selalunya kata marah-marah sayang Jadi begini kalau ibu marah kepada anak tu, itu biasa.
Marah tu memang marah sayang. Sebab kalau kita sayang pada seseorang, cuba tengok bila kasih sayang kita tinggi, kadar toleransi kita bila berhadapan dengan karenah dia menjadi tinggi juga. Itu tandanya. Sebab itu katalah, saya buat contoh mudah saja. Katalah orang yang datang masa kita makan ni, datang minta apa? Minta derma ni. Kita tiba-tiba je kita tengah makan, dia datang jual ke, minta derma ke. Kita pun supaya dia cepat pergi, kita pun bagi duit. Bagi duit supaya kita makan dengan harmoni. Ataupun kita keluar bank, kadang-kadang ada orang minta derma kan, kita pun bagi. Kita dah bagi sekali. Kemudian kita pergi masuk kereta, orang yang sama lagi minta derma lagi. Kita dah rasa dah marah dah. Bagi jugalah. Bila kita nak masuk jalan rumah kita, tengok-tengok orang yang sama ada lagi, kan marah. Betul, kita marah kat dia sebab muka tu saja kan, kita dah tolong dia. Tapi cuba tengok apabila anak kita minta duit, kita daripada darjah 1, daripada dia belum lahir, kita dah belanjakan duit dia. Apabila dia darjah 1, kita minta duit belanja, duit yuran, kita bagi pergi IPT, dia minta bulan kali. Ada tak kita jemu? Tidak. Sebab apa? Ada kasih sayang. Betul. Bila ada kasih sayang, kita tidak jemu untuk memberi. Jadi tepuk dada, tanya hati kita, tanya iman kita. Pada ibu yang suka marah-marah ni, yang katakan marah-marah, apakah marah-marah kita? Marah-marah sayang. Kalau marah sayang, satu, marah tu bertempat. Yang kedua, marah tu terkawal. Dan yang kedua, marah tu cepat reda. 3 caranya marah-marah sayang. Tapi kalau marah tak tentu tempat, kemudian marahnya lambat reda, kemudian marahnya over, kan? Itu bukan marah-marah sayang. Itu kena jaga hati-hati kita. Jadi kalau ada kasih sayang, marah akan boleh dikawal. Dan kasih sayang tu daripada mana? Kasih sayang tu berkadar terus dengan iman kepada Allah. Sebab tu iman dan kasih sayang saling berkaitan. Apabila tinggi iman, hubungan seorang dengan Allah, maka hubungan dia sama manusia akan tinggi juga, akan baik juga, insya-Allah. Jadi ibu tolong kuatkan hubungan kita dengan Allah, supaya kita dapat terus memberi kasih sayang kepada anak kita. Dan kalau kita marah pun, marah sayang. Itu dia. Kata orang tu, tangguhkan marah kat tepi, Ustaz. Berganti sebakus seranah tu dengan sebakus sedekah kasih sayang, insya-Allah. Mudah-mudahannya. Dan waktu ini kita nak mungkin sebagai penghujung juga, Ustaz, boleh diberikan kesimpulan untuk tajuk kita hari ini berkenaan dengan mengurus nafsu ini, Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung tajuk ni, pengurusan nafsu, yang bahagian yang kedua. Apabila kita melihat bagaimana kita nak mengurus nafsu kita. Hari ini sebagai mukadimah saja, kita terangkan sifat nafsu, pembahagian nafsu dan sebagainya. Tetapi pada minggu yang akan datang, insyaAllah kita akan lihat bagaimana yang dikatakan mujahadah. Apa peringkat-peringkat kita dalam bermujahadah, apa kekuatan kita untuk bermujahadah. Sebab subjek mujahadah ni tak ada di sekolah, sedangkan itu sangat penting, pengurusan nafsu ni. Baik, sebagai akhirnya saya nak bawa nafsu yang peringkat yang keempat. Itu yang dia kata, yang saya simpankan tadi, nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang sudah tenang dan stabil, yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil nafsu ni, irji'i, kata Allah, untuk masuk ke dalam syurga. Fadkhuli jannati, masuk dalam syurga, yang mana orang ini seronok dan tenang apabila melakukan kebaikan. Tenang, seronok, ada kemanisan melakukan kebaikan, tak ada lagi mujahadah lagi dah, seronok dah sangat. Dan mereka benci tengok maksiat dan kejahatan. Contohlah, kalau tengok misal kata orang dedak aurat, perempuan dedak aurat tu bagi lelaki muda, macam tengok tai ayam. Contoh macam tak suka betul lah. Kita sekarang ni kalau peringkat nafsu lawamah, kata nafsu lawamah tadi masih lagi suka, tapi kita menahan diri kan. Yang nafsu mutmainnah ni tak ada. Bila tengok orang buat kemungkaran, wallah tak seronok betul lah. Tak ada rasa macam tu. Bila diuji, dia sabar, bahkan sampai ke peringkat redha. Dan mereka sudah ada yang dikatakan menikmati syurga. Itu yang kata ada syurga di wajahmu, ada syurga di hatimu, iaitu Al-Jannatul Ajilah, syurga yang disegerakan di dunia. Mereka, kalau mereka datang ke satu tempat, mereka bukan saja tenang, tetapi mereka dapat memberi ketenangan kepada orang lain. Suasana hiruk pikuk, mereka datang tenang, dia jadi orang kata penyejuk kepada suasana yang tegang, suasana yang panas, dia dapat memberi ubat penawar kepada masyarakatnya. Sebab itu inilah umumnya yang dikatakan nafsu yang dimiliki oleh para salafus soleh,
ya, dan insya-Allah dengan itu mereka dapat mengalahkan musuh batinnya dengan mudah insya-Allah. Kita berharap, kita berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Kita minta Allah Subhanahu wa taala akan kekang hawa nafsu kita dengan takwa, dan kita selalu berdoa supaya sampai ke peringkat mutmainnah. Walaupun sedetik sebelum kita mati, tapi waktu sedetik itu tempat capai nafsu mutmainnah, barulah kita dapat dipanggil ke syurga insya-Allah. Insya-Allah, amin. Itu dia doa daripada Ustaz, dan untuk kita semua mudah-mudahannya Allah pilih kita dapat hidayah tersebut. Dan untuk itu sampai juga kita penghujung pertemuan untuk Mukmin Profesional. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz sekali lagi atas perkongsian ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita dalam mencari redha ilahi. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan Ustaz ya. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam.